Ini kali pertama saya kena buat taklimat tak kami. Sebab saya daripada IT, daripada technical. So kena buat marketing ni saya tak pandai cakap marketing. Pasal technical, bolehlah cerita. Okey, ini adalah Amin. Mungkin ramai di antara kita di sini memang tak pernah dengar apa tu Amin. Betul kan? Tapi macam mana kita tahu? Okey, ini adalah struktur Clickster Group Incorporation. Iaitu pernah tak dengar sebelum ni nama Clickster? Nah, sebab tu pun banyak keluar dalam TV 3 lagi dan bahasa bola sepak pun kita ada keluarkan Sambaria semua tu Okay, Clickster Group Incorporation dia ada banyak department ni lah. Bukan nak syarikat, dia dipimpin oleh Clickster. Okay, dia ada Clickster Mobile, dia ada Clickster UK. Kita ada satu di UK dunia. Dari Clickster Media, Clickster Music, Garunika, Amin, Makifaya, Stupi, Tijari, Kritis. So saya terangkan Clickster Mobile ni yang mengeluarkan sikat Clickster yang digunakan oleh pengguna untuk kita gunakan suara, data dan juga SMS. Okay. Clickster Media adalah yang viral adalah dari bentuk media lah. Okay. Clickster Music kita juga ada studio kita sendiri yang mana pihak Clickster juga ingin membantu banyak rakan-rakan artis kita yang banyak dah muda dengan populariti dia. So mana kita ambil balik, lebih kurang kita ada dalam 7 orang artis yang kita ambil balik dan kita buat kompilasi dan kita bantu dia banyak. Dan juga kita ada tubuhkan satu tabung harapan untuk bantu kalangan artis tadi yang sekarang ini tidak berpendapatan. Okey, Garunika ni adalah dia punya bahagian untuk desain macam desain dia lah. Amin Mobile adalah satu company yang ditubuhkan untuk menjalankan produk yang berbentuk networking ataupun end user atau member to member. Okey, Makifaya adalah satu lagi orang hospitality untuk Clickster di mana dia merupakan satu benda yang dinamakan pengurusan jenazah tanpa tunai. Itu yang saya terangkan. Clickster adalah terminal yang macam IP guna, yang macam IP pakai terminal. Mana Clickster dia mengeluarkan terminal yang dia pakai macam IP sama, perkhidmatan juga sama lah, iaitu boleh buat semua jenis top up, pembayaran bil semasa, penghantaran wang ke luar negara. Tijari adalah yang mengendalikan insurans untuk Clickster dan juga semua anak syarikat lah. Okey, dan ini kita ada bisnes lain lagi. Okey, orang yang bertanggungjawab yang mengadakan Clickster adalah mereka berdua ni. Ini adalah chairman kita, iaitu Datuk Dr. Megat Asman bin Megat Khairuddin. Siapa kenal dia ni? Ramai orang tak kenal. Tapi dia adalah seorang pengusaha Melayu yang mengeluarkan telefon pertama milik Bumi Putra sebenarnya. Siapa pernah dengar CSL? Itu dia punya. Okey, CSL tu sekarang telah dijual kepada syarikat lain, ditukar nama kepada Nine Ontology. Okey, dan ini adalah CEO kita, Encik Azrael Khamis. Dia adalah orang yang orang kata pengasas kepada My Putra Link dulu, maknanya dia mengasas di antara individu awal terlibat dalam perkembangan teknologi tentang internet, wifi dan juga broadband Indonesia dulu. Inilah orang yang tanggungjawab yang mencipta Clickster dan membangunkan Clickster. Okey, jadi orang Melayu, orang yang lagi. So apa yang ditawarkan dalam singkat Clickster hari ini iaitu panggilan suara 7 sen untuk 15 saat pertama dan 17 sen seminit. Maksudnya hari ini di kalangan orang Melayu kita pun semua dah advance. Betul kan? Bila advance tadi semua pakai smartphone, tak pakai phone. Okey, jadi bila pakai smartphone kita jarang menggunakan suara untuk bercakap dengan kawan. Betul kan? Jadi kenapa kita cas 15 saat tu untuk 7 sen adalah untuk short call, panggilan ending. Hari ini kononnya saya datang depan
ni parking motor je, tuan saya dah di depan rumah dah ni, keluarlah. Itu je saya cakap recording. Maknanya short call. Kalau ada telco, dia akan charge. Tahu sendiri lah. Kalau 2 saat, 3 saat, dia tetap charge minit. Betul? Macam dia tak, dia bukan 2 blok, dia cuma tak 50 saat je. 50 saat je. Okay, jadi macam kita hanya 7 sen. Okay, dan masuk ke dalam voice call, masuk dalam message. Kalau kita call, masuk dalam voice. Kalau syarikat lain, dia just 2 sen, rata-rata lah. 20 sen, 23 sen, 28 sen, 30 sen, 35 sen. Especially Telkom, call masuk memang 35 sen. Betul. Tapi kita punya tetap 7 sen masuk dalam voice call. 17 sen sebenarnya itu apabila kita bercakap daripada minit saat pertama hingga ke saat 15, jadi just 7 sen. Pada saat ke-16 hingga ke saat 75, bukan dahulu 75, dia just 17 sen. Okey, itu maksudnya. Di SMS 10 sen. Rata-rata kita memang banyak kami mau bagi 10 sen lah SMS. Sebab pun rata-rata semua pakai data, tak pakai SMS. Betul? Dan juga internet di Mesir setiap media use lah. Kalau kita tidak melanggar plan data, dia akan just media use di Mesir. Okey. Antara lainnya adalah lagi dia ada beri panggilan percuma. Setiap kali kita top up tadi 10 ringgit dapat 30 minit, 30 minit dapat 120 minit, 20 minit dapat 30 minit. Panggilan percuma tu digunakan sesama gangster saja. Di mana kita tak payah nak set untuk 10 hadis tu, 15 hadis tu tak payah. As long dia adalah pengguna gangster, anda boleh cakap dengan dia menggunakan panggilan percuma tadi, tak ada masalah. Tetapi kalau panggilan percuma tu dah habis, dia akan potong daripada kredit kita yang ada. Okey. Dan seterusnya dia juga menawarkan plan data antara yang termurah di pasaran kita katakan sekarang. Rasanya tak dapat kat luar sana. 1 minggu 7 hari hanya RM4.90 100 MB. Sebab saya guna yang tu daripada dulu sampai sekarang. RM4.90 7 hari. Saya rasa tak laku. Tanya mesis 1 hari okey. Siapa pakai mesis? RM2? RM3 seminggu? Dah RM21. Tapi kita kena faham sebenarnya. Sebab apa? Atas kesesuaian penggunaan kita tadi sebenarnya. Okey. Dan juga dia menawarkan RM17 1 gig. Ada tak keluar? RM17 1 gig. Ada. Okey. Dan juga RM47 untuk 2 gig. Tapi saya harap anda semua kena faham, ini data bergantung kepada cara penggunaan kita. Ada kata hardcore main YouTube, tak sesuai pakai ini, tak sesuai pakai ini lah. Dia kena pakai yang besar sikit. Okay. Dia yang pakai ini sesuai untuk media message, iaitu gunakan WhatsApp ataupun WhatsApp dengan apa sekarang tau? Dengan WeChat. Yes. Untuk FB dia tak sesuai, because boleh pakai, tapi because FB dia banyak menggunakan gambar, video. Jangan tu. Akan guna banyak kota kita. Okey. Ini antara data yang ditawarkan oleh kita. Seterusnya, ini adalah sisi tadi Mykifiah. Mykifiah ni adalah maknanya pihak pengguna tadi boleh add on. Maksudnya, Crystal tadi dia tawarkan data, suara dengan SMS. Mykifiah ni atas kehendak pengguna. Dia sediakan pengurusan jenazah tanpa tunai. Hari ini kalau kita tengok pengurusan jenazah tanpa tunai ni, kita katakan hayat kematian. Kita faham hayat kematian. Mana-mana company pun akan tawarkan hayat kematian. Tapi di sini dia berbeza kerana hayat kematian tu dibayar masa kejadian. Dia tak berlaku selepas 3 bulan. Because hayat kematian pun dia akan gunakan insurans cara ni. Tapi yang ni dia bayar real time. Okay, saya cerita sedikit apakah benefit Mykifiah. Ni saya orang kampung cerita lah, saya orang kampung. Okay, Mykifiah ni dia ada 4 plan, 4 langganan. Siapa yang menggunakan SIM card Clickster, dia boleh langgan RM2.50 sebulan ataupun RM3.50 sebulan. Kalau tak guna SIM card Clickster, dia boleh ambil tahunan RM39.
dengan RM49 tahun. Okey, saya ceritakan dia punya benefit. Pengurusan jenazah bertunai ini adalah yang pertama sekali di dunia kita laksanakan, di mana kita potongan tadi berlaku melalui kredit, melalui top up. Contohnya macam ni, mati payah ni apabila kita melanggar. Contohnya saya melanggar mati payah yang RM2.5 tadi, kemudian apa perlu saya buat? Saya kena beritahu waris saya yang 5 orang tadi. Okey, mengatakan saya dah melanggar mati payah, sekiranya saya meninggal, waris tadi kena hubungi Thailand Hotline tadi. Ya. 0112 109 112. Jadi apabila berlaku kematian tadi, waris akan berhubung dengan mati payah. Jadi mati payah pun cakap, dia akan bertanya, apakah nombor telefon tadi untuk mangsa. Jadi dia cek dalam sistem, okey, mangsa tadi bulan lepas dia ada buat pemotongan, maknanya dia aktif lah, jadi dia layak dapat benefit dua sini. So mati payah dia akan bertanya, di manakah jenazah berada dan nak dihubungikan di mana. Sebab apa? Mati payah telah melantik 3,000 ejen seluruh negara. Apa adalah 34 pengurus jenazah ini? Okey, jadi dia akan berhubung dengan ejen yang terdekat dengan kawasan kejadian tadi. Jadi pengurus jenazah yang kawasan kejadian tadi akan pergi ke kawasan kejadian. Apa yang dibuat, dia akan memastikan pertama pengurusan jenazah tadi adalah pertama dokumentasi jenazah. Pengurus jenazah akan pergi ke kawasan tempat kejadian. Apa yang dilaksanakan oleh beliau adalah dia akan pastikan pertama sekali dokumentasi. Dokumentasi tadi akan diuruskan, maksudnya kalau pindah hospital, pindah dekat rumah, ya, untuk ke hantar kepada polis semua dokumentasi. Kedua, dia akan pastikan mandi jenazah tadi, kapankan jenazah, semayangkan jenazah, kenderaan ke tanah kuburan, kebumikan jenazah dan target jenazah. Dan itu semua dibuat di mana tuan rumah tak payah duit tadi. Mana urusan jenazah kita jangan selesai, pastikan kita guna semuanya. Kemudian untuk waris tadi akan dapat RM1,000. Dia bagi waris RM1 jam tu juga bukan untuk bayar orang baik dari kubur tu, no. Itu semua dah diuruskan oleh pengurus jenazah tadi. Itu adalah benefit dia lah dapat, waris dapat RM1,000. Dan untuk arwah tadi akan dibacakan 30 juzuk Al-Quran oleh tahfiz yang dipilih, yang dilantik sama ada oleh waris tadi ataupun pihak panggil ayah. Boleh pilih, tak ada masalah. Dan juga ada tahliah saja. Itu untuk RM2.5. Okey tak okey? Okey. Kalau RM3.5, dia ada lebih sikit, iaitu dia ada lebih badal haji. Badal haji dan juga satu bahagian korban di Mekah. Itu yang RM3.5. Jadi kita hanya melanggar kali pertama tadi. Kalau kita melanggar RM2.5, dia akan charge lagi RM2 untuk proses pendaftaran RM4.5 kali pertama. Lepas tu setiap bulan dia akan bentuk RM2.5. Okey, yang RM3.5 dia akan ambil RM5 dari pertama. Mana adakah berat RM2.5 atau RM3.5 tadi? Tidak. Okey, tetapi tujuan yang sebenarnya mati payah ni adalah bukan kerana itu tadi, sebenarnya ada lain ni. Kerana hari ini dia nak mendidik warga Islam kita sekarang ini, di mana setiap kematian tadi mestilah dimandikan oleh anak-anak dan zuriat si mati tadi. Itu dunia asas itu yang diamalkan oleh mati payah. Sebab hari ini saya rasa kita terlepas dengan ilmu itu, di mana mak bapak kita dulu masa kita kecil minta apa saja mesti tak. Tapi bila dia meninggal, dia tengok daripada atas, menonton manalah zuriat untuk kita ketahui tak dia. Tak ada siapa nak mandikan. Sebab apa? Dia titik berat dengan itu kerana apabila zuriat sendiri yang buat memandikan jenazah, adakah kita akan buat dengan cara yang agak kasar? Bila orang lain yang buat, benda tu akan jadi kasar. Kasar tu punya sakit tu berkali-kali sakit dia. Kalau kita kena jenis pisau ni, dah sakit dia 300 kali sakit daripada jenis pisau.
Kifayah dia ada mengadakan khusus untuk mandikan jenazah. Macam katakan komuniti kawasan sini inginkan penjelasan tentang Kifayah, tak ada masalah. Kita boleh jemput pengasas di sini datang memberi kita dari itu Kifayah. Itu adalah Kifayah. Okay. Seterusnya ini tentang Amin. Okay, saya ringkas tentang Amin. Lesen ASP kita. Okay, ini kita lakukan pada tahun yang kedua. Okay, lesen ASP ni adalah application for service provider di mana membenarkan company Amin tu menjual data, suara dan juga SMS. Tak ada lesen ni tak boleh. Okay, okay. Kita tengok Pixter. Cara dia marketkan produk dia tadi, dia ada putih pada dua segmen market. Pertama adalah konvensional, iaitu yang mana kita ada pada kedai-kedai biasa kat luar hari ini. Dan juga yang kedua, dia gunakan Amin untuk gunakan cara networking. Sebab apa? Dekat luar sana ada dua jenis segmen perniagaan tadi. Satu networking, satu konvensional. Kalau di kalangan sini adalah golongan networking, adakah kita nak buat konvensional punya bisnes? Tak. Sebab menggunakan modal yang besar. Betul kan? Jadi ini konsep yang kita buat. Okey, seterusnya program Amin. Okey, dia kena melanggan RM67 setiap bulan, baru dia dapat bonus tersebut. Setiap bulan. Ini saya tidak. Ini yang tadi yang memberikan pendapatan RM2,000 atau RM2,000. Okey, bila dia melanggan RM67, apa dia dapat? Apa dia dapat? Pelanggan RM67 dia akan potong daripada top up. Okey, pertama kita akan bagi dia Amin di office. Di office tu adalah web kita sendiri, di mana dalam itu kita tengok untuk yang hati, kita tengok ni bonus, kita langsung ni bonus. Okey, yang kedua kita akan bagi Amin Mall. Amin Mall ni adalah satu portal yang terbekalkan kepada pengguna tadi untuk mengiklankan bisnes lain daripada Amin. Konsep dia macam mudah.com. Maknanya kita boleh viralkan dia di dalam Amin dan juga di dalam Facebook dan juga menggunakan email. Sistem semua dah siap. Tak boleh pakai. Okey, itu adalah Amin Mall, di mana untuk yang RM67 kita boleh upload gambar bisnes tadi sebanyak 20 lebih. Okey, selain itu dia akan dapat DMS. DMS adalah satu sistem yang diberi nama Dealer Management System, di mana ahli tadi boleh mendaftar syarikat, boleh membeli syarikat, boleh mendaftar syarikat dan juga menjual real dalam sistem account tadi. Okey, dan seterusnya juga dia akan dapat insurans yang RM100,000. Apabila pelanggan bulan ni, maknanya yang 7 selepas 30 hari, maka dia layak untuk insurans. Okey, package kedua adalah package 37. Ini saya tak dengar dalam sebab akan ambil 67. Okey, ini antara pendapatan je lah. Kalau kita ambil masing-masing ambil 5 orang, betul duplikasi laku 25, 125. Kalau kita ambil plan 7 tadi, maka kita akan dapat level pertama 50. Pada potensi pendapatan tu macam ni lah. Kalau kita ada sampai 7 level tadi, kalau campur sekian banyak. Tapi kalau kita kata boleh tak dengan modal RM7 tadi, katakanlah kita dapat pendapatan tambahan, katakan RM1 pun cukup lah, itu pun dah alhamdulillah sangat. Guna RM60, hasil kita dengan kawan dapat penggunaan RM1 daripada penggunaan tadi, dan yang banyak penggunaan kita ni jadi semua begitu. Okey, inilah contoh pendapatan. Ini daripada segi kiraan. Kalau susun betul haraki itu, apa yang diamalkan oleh fighter tu, insyaAllah jadi macam ni, tak ada masalah. Okey, seterusnya ni pelan perlindungan insurans. Buat masa ni PH insurance, personal accident, di mana untuk kematian akibat kemalangan memang dapat RM100,000. Okey, kalau hilang upaya kekal dapat RM20,000, pergelangan RM5,000. Itu daripada insurans
Ini adalah usahawan yang tuan-tuan akan dapat dalam fighter ini, iaitu usahawan Amin Center yang bermodalkan RM1,000 ini. Apabila mendapat pangkat ni, Amin Center ini, mana tuan-tuan akan dapat 10 keping sikat. Lepas tu dalam sistem tu akan dapat reload bernilai RM300. Lepas tu setiap kali nak beli reload dengan company akan dapat diskaun 4%. Maksudnya kalau kita agent RM1,000 ni tadi, kita nak beli reload bernilai RM100, mana kita hanya perlu bayar RM96 saja. Itu maksudnya. Kalau kita nak beli sikat, harga dia RM6 saja. Harga di pasaran adalah RM8.90. Jadi dengan ini harga RM6 saja. So dan dia juga ada insentif memperkenalkan stokis tadi. Okey. Kalau RM1,000 perkenakan RM1,000 dapat $300. Okey, level kedua, level ketiga dapat RM50, level keempat RM57, RM30. Ini adalah untuk yang kita kata pada move up tadi. Inilah plan yang dimasukkan. Jadi tuan-tuan akan menikmati 2 bonus daripada usahawan, 1 bonus daripada pemula biasa tadi yang RM67. Itu 1 bonus. Tetapi yang bonus yang pemula biasa tadi tu dia kena tetap bulan, kena pelanggan lah. Pelanggan bulan tu kita dapat. Contohnya kalau 1 bulan ni patut pendapatan dia ada masuk RM1,000 katakan, tapi dia tidak aktif dalam bulan tu, maka akan flash lah dia tak akan tengok because dia real time. Okay, so yang lain lagi, okay, buat masa ni kita masih lagi buat promotion. Kupon ni kita gunakan untuk apa ni, kita kata mana tadi tak cabutan betul. Okay. Macam hari ni kalau kita belanja wang tu masuk 17, maknanya kita akan dapat 1 kupon yang masuk dapat kupon. Itulah kalau yang masuk 7, tapi yang masuk 67 tadi anda akan dapat 5 kupon, yang ditanya dapat 5 kupon. Tapi kalau dia masuk yang RM1,000 tambah lagi 10. Jadi potensi kita nak buat lucky draw tu, coba tua tu lagi besar. Promosi dia memang sampai bulan 12. Hadiah-hadiah kita akan ambil 5 pemenang buat umrah, okay, bulan 12 nanti. Dan juga alatan-alatan gadget yang harga nilai lebih RM1,000. Jadi kalau katakan satu orang tu ada 100 tu punya kupon itu, tidak mustahil. Kalau katakan dalamnya ada 40 hadiah, nama dia semua panggil tu tidak mustahil gitu. Dan benda tu semua kita boleh lihat dalam sistem. Okay, ini yang berlaku lah. Okay, ini antaranya bonus nilai level harian. Bonus adalah harian, dibayar harian dalam sistem. Okey, tetapi maknanya macam hari ni berlaku siang tadi ni, berlaku malam pukul 12 pun boleh tengok setiap selepas beberapa malam lah. Dan juga bonus pasak kita hanya buat sekali saja. Kita ada pasak sistem, maknanya 1 bulan tu sampai 28. Pengiraan kita adalah 29 sampai 28 hari bulan. Jadi masuk Amin tadi tu bukannya tuan-tuan masuk hari ni 25 bulan, mana akan hidup sampai 25 bulan tak. Dia adalah ikut dia punya ini. Kalau masuk 25 bulan sampai 28, 29 dan dia tidak aktif, kita masuk bulan baru. Jadi untuk dia melayakkan dapat bonus tu, dia kena aktifkan ini. Tapi kita beri masa sampai 28 hari bulan. Okay. So bonus pasak kita buat 29, 1 hari. Pasal maksudnya apabila bawah kita tadi tak ada yang tidak aktif. Okey. Jadi yang duit tadi tu tidak muat untuk program kan. Jadi kita tetap akan pasarkan lagi. Okey. Lepas tu bonus agent tu dia bayar harian. Semua masuk selepas 20 jam, masuk selepas 2 malam baru masuk dalam sistem. Okey. Ini adalah hotline kita lah. Untuk customer service, kalau kita nak beli reload, nak beli SIM card ataupun nak beli PIN itu semua, sekiranya lah ini online kita, ini technical. Ini adalah FB kita, Instagram kita dan juga Twitter. Okey, ada soalan di sini?
Itu okey. Untuk withdraw buat masa sekarang ni atas permohonan, iaitu kita buat seminggu sekali. Iaitu last withdraw tu adalah hari Isnin pukul 11.59 pagi. Pukul 12 kita dah tutup, kita akan proses. So Selasa kita akan start proses, dapat ke dalam akaun masing-masing pada hari Jumaat. So bank yang kita gunakan hanya 3 bank saja buat masa ni. InsyaAllah kita akan tambah lagi Maybank, RHB dan CIB. Yes. Sebab bank utama Amin adalah CIB. Jadi maksudnya untuk bila kita dah mengikuti program maksudnya bila kita pegang orang China bila ada 90 bulan kami kita dah ada bonus 350. Adakah penuh 350 ataupun ada hidden yang ni boleh keluar, yang ni tak boleh keluar? Okey, nanti pihak Mufak dia akan ceritakan macam proses itu. Sebab apa? Proses pelantikan daripada Mufak ke Amin, Mufak boleh forward. Okey, saya ceritakan apa yang akan berada di Amin. Pelantikan itu dilakukan oleh Mufak. Maksud saya yang kita ada Bila hutang dah bayar. bila Amin dah settle dia punya Yes. Yes. yang dia layak dah ambil tu, adakah sistem Amin kita boleh withdraw duit penuh ataupun ada yang simpan? Okey, untuk sistem Amin kita boleh withdraw, cuma kena tinggalkan RM30 saja. Syarat. Itu memang pergantian lah. Itu sistem kata-kata dia. Dia memang tak boleh keluar RM30 saja. Unless kalau dia berhenti, dia berhenti terus kepada Amin, dan kita akan kita top up lah RM30. Ada satu soalan saya, bila kata kita kena wajib maintain angka penyelidik Yes, yes. itu syarat untuk apa? Syarat untuk dia dapat bonus yang pengguna tadi. Maksudnya kalau dia tak nak maintain, maksudnya Tak ada, terlepas. Itu lah. Sebab apa income sebenar dia datang daripada Amin. Dia kata dia bukan daripada phone dia, tak letak income. Yang RM40,000 kita RM20,000 tu adalah daripada Amin. itu sebab dia kena maintain dan menuju Yes. Yes. Adakah RM67 itu rasa berat? Besar? Saya rasa kalangan networking sini sangat besar, RM60. Tapi kalau kita jumpa orang yang kata besar sangatlah RM67 itu, apa kita nak cakap? Usahawan mana besar. No, mungkin yelah dia anggap because tak ada macam ni tuan. Bila kita tentang produk yang berharga RM3, maintain RM3, dia tak, orang tak kata apa. Tapi kalau kita produk yang sen-sen ni, cakap RM60 tu dah macam RM6. Betul tak? RM67 ni dia untung tadi, dia bertanya lebih 2, 3, 10, 10, 10 besar tu ya. Dia berempat, 5, 6, 7, RM1. Okey, kalau dia kata RM67 tu mahal, saya katakan tadi, pakai kategori apa? Apa pakai kategori apa? Tak pakai tarian itu. Okey, satu hari, bukan satu hari lah, satu kali panggilan masuk ke voice call, berapa sen itu? tak tahu saya ambil dokumen dengan saya. 28 sen eh. Kita katakan RM67 itu satu hari, kita katakan dalam RM2. Boleh? RM2 lah kita katakan eh. Saya nak nampakkan yang RM67 itu besar. Kerana apa? Hari ini pengguna telefon hari-hari dia terbuang RM3, RM4 tanpa disedari. Dia rasa tak mahal. Faham eh? Maksudnya apabila kita membuat satu call, kita belum keluar masuk dalam voice call, kena katakan 28 sen, kita ambil 20 sen. Okay? Satu hari kita tanya pada diri kita, berapa kali kita masuk dalam voice call nanti? Adakah lebih pada 10 kali? InsyaAllah memang lebih. Betul kan? Kalau kita katakan RM20, 20 sen tadi dah RM2 sebenarnya. Tak nampak boleh tukar sedap. Oh, tak nampak. Tapi kita cakap melanggar RM67 itu besar. Tapi hari-hari kita terpakai tanpa kita sedar tu, kita rasa. Okey, soalan apa? Tak, maksudnya yang saya tak faham macam RM67 adalah kita punya komitmen top up. Yes. So kalau buat call, top up lain. Tak, itu bila you nak buat RM67 tadi, you akan beli top up. Top up ada 10, 5, 10, 30, 50, 100. Besok you akan top up mungkin RM80, mungkin ataupun RM100. Betul tak? Kalau RM67 tadi dah keluar, maknanya kita ada bagi-bagi apa cuma. Betul? Dan baki tadi itulah kita buat call, dan baki itulah kalau kita nak melanggar data, semua dengan baki di situ. Sebenarnya sebab hari ni kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, adakah penggunaan tadi
example antara kita dah free kan. So antara lain-lain Sebab tu dia orang tu kena ambil. so dia dapat balik. Dia tak ada sebenarnya dia ambil, dia tak ada masih serkap ada, dia macam ni ambil kan dia kecuba. Dia tak faham maksudnya kita top up apa ni tambah top up untuk dia buat call yang Yes, dia nak letakkan data tu dah lain. Baik. Maintenance dah ambil. Okey, baik soalan. Program amplifier yang bagi semua dan bagi sekali kita ataupun bagi sekali kita banyak sekali. Setiap bulan dia akan potong daripada kredit. Dia itu auto system. Langsung otomatik lah. Automatic. Tak. 67 kita tak tahu tak. 67 tu hanya langganan ini. Bila ambil nampak tu kita keluarkan extra lagi duit untuk dapat data. Okey, juga keluarin extra lagi duit untuk dapat magnifier. Benda tu dia asing atas pilihan, tetapi dalam MOVA dia dah bagi sekali benda tu. Itu bagus di MOVA. Maknanya anda menjadi ahli MOVA, anda dapat magnifier, anda dapat ambil semua sekali dah masuk. Okey, tapi make sure lepas tu kena pastikan kredit ada lah. Macam yang magnifier tu tolong setiap bulan pastikan tarikh dia kita masuk bila, mana kita tahu tarikh tu selepas 3 bulan dia akan potong secara automatik. Pastikan kredit ada lah lepas tu. Okay. Cara dia masuk magnifier tamu daripada 18 hingga 65. Macam insurans juga. Tapi dia sedang naikkan. Baru-baru ni saya dapat tahu dia naikkan kepada 69. Tapi saya rasa mungkin pihak di sini boleh adakan satu lagi taklimat untuk magnifier yang diberikan maklumat yang lebih tinggi. Ada lagi soalan? Ya, Pak. Macam mana besok kita dapat SIM card tu? Macam mana kita dapat konfirmasi atas SIM card? Pengaktifan SIM card hanya buat satu call saja. Satu call naik lah. Customer service lah. Apa-apa boleh digunakan seperti itu. Ada lagi? Juga sudah difahamkan dan SIM card akan dikeluarkan pada tengah bulan ini. Pertengahan bulan ini insyaAllah. Sebab apa kita sedang dalam proses membuat SIM card baru, atas nama baru. Okey, kita akan keluarkan insyaAllah pada pertengahan bulan ini. Yang mana semua SIM card kita di pasaran kita akan kutip balik. So kita akan ganti dengan yang baru. So insyaAllah baru. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Mungkin nak cerita sikit yang pasal sikap yang baru ni, apa kelebihan dia sikap Saya tak boleh ceritakan lagi sebab saya tak dapatkan detail lagi. Detail kalau tak bagi kepada saya. So saya cara teknikal ni saya hanya betul-betul teknikal. Cara sistem migration dan semua tu kat kepala saya. So maksudnya kalau dia dah buat program kita dah ada members, cuma sikap dia lambat, apa perlu jawapan yang sesuai. Okey. Sebelum ni kita memang menggunakan SIM card untuk pendaftaran, untuk langganan dan apa semua. Tetapi bila pihak syarikat mengambil langkah untuk membesarkan perniagaan tadi, maka banyak berlaku di pasaran sekarang untuk melakukan pendaftaran SIM card sini ada masalah. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, bila nak langgan, ada yang tak langgan. So untuk sementara pihak Amin mengambil langkah drastik menaikkan satu sistem menggunakan 100% online sistem. Maknanya online itu menggunakan AP, data point buat sementara waktu SIM card keluar pada tengah bulan ini. So pelatihan tadi boleh dilaksanakan dengan hanya menggunakan apa sahaja nombor SIM card yang user pakai tadi. Apabila SIM card kita sampai, kita gantikan secara percuma kepada pengguna tadi. Maknanya macam sekarang nak lantik, contohnya puan pakai apa? You bomba. Maknanya ambil nombor dia tadi, masuk ke sistem, dia tahu lantik. Tiada apa pun berlaku pada sistem puan tadi sebenarnya. Hanya untuk sebagai user ID kita. Untuk buka akaun tadi yang nombor itu saja. Dan apabila sistem dah okey, SIM card dah ada, kita akan ganti balik dengan SIM card extend. Okey, itu yang berlaku. Okey, soalan? Nak tanya, kalau kita dah jadi user ID, contoh tadi bagi 10 SIM card kan, 10 SIM card, tapi kita pakai nombor kita dulu sehingga 17 hari bulan.
Maksudnya Yes. kad yang 10 tu dapat lepas tu ke? Kad yang 10 tu kita akan bincang dengan pihak luar, because apa yang kita praktikkan apabila seorang agent tu dia dilatih, pihak syarikat yang hantar director order tadi secara post, itu PFP berlaku sekarang. Tapi sekiranya kalau pihak membuat kata dia akan collect kepada dia, nanti kita akan bincang dengan pihak membuat. Cuma nak tanya satu, kriteria yang tak lulus? Tak lulus macam mana? Mungkin kalau orang tu tak lulus sebab apa? Ada Ada pihak membuat yang beliau. Sekejap lagi kita ada satu sesi dan lagi satu dengan berubah kan. Okey. Untuk shipment yang dapat berapa nilai transport yang ada Dalam top dia tak ada top. Dia okey, yang lama dulu. Kita ada keluarkan dua jenis singkat, satu warna putih dan satu warna hitam. Kita baru bukan dia masalah ada warna hitam. Apa yang kita buat sekarang adalah untuk yang warna hitam tadi dalam dia memang ada exposure. Tapi apabila user tadi membuat satu call untuk mengaktifkan tadi, dia akan dapat diminggit top up dalam. Tapi yang akan datang ni saya tak boleh beritahu lagi sebab saya nak dapat dia punya detail. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan dengan Amin? Satu. Kalau nak kekal nombor lama, Boleh, itu dia lakukan proses NMP. kalau dia sebelum ni pengguna Amin juga, Pakai register. nombor setengah. Lepas tu dia nak katakan, itu kita akan tawarkan. Okey. Pada masa tu nanti bila kita tawarkan singkat kristen, kita juga akan tawarkan mengekalkan untuk nombor larang ataupun proses NMP tersebut. Itu tawarkan. Tapi tak perlu risau lah nak tukar sebab kita dapat telefon lagi satu. Jadi kita ada dua telinga pakai telefon dua-dua. Jadi yang eloknya salah satu daripada sedikit saya nak berkongsi salah satu daripada kita nak memasyhurkan Amin Brixter ni, kita biarlah ada branding dia. Branding daripada jenama nombor tu sendiri yang kalau tak silap saya bermula daripada 0112. Apa nak? 0113. 01113. 0113. Jadi makna kalau ramai yang pakai itu, makna kita tahu siapa yang punya, kita punya. Betul tak? Kalau kita nak naikkan Ananda Krishna, pakailah message dia number. Dia dah kaya sangat, 9.7 bilion kat tangan dia. Kita ni bila lagi nak menyerlah kan? Bantulah sesama kita. Jadi saya rasa ada, kalau tak ada soalan lagi, saya nak pergi kepada peringkat kedua, yang ini bersama dengan Fine Tune untuk memberi penjelasan bagaimana kita menggabungkan antara Fine Tune dan Amin. Untuk itu saya mempersilakan Cik Usman untuk memberi penerangan.